yang maksiat. Ataupun dengan arti kata kadang-kadang kita tak jaga mata kita, tak jaga lidah kita, tak jaga telinga kita daripada perkara-perkara mungkar ataupun perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Jadi tidak jauhkanlah diri daripada maksiat. Siapa yang jauhkan diri daripada maksiat, Allah Ta'ala akan buka pintu hati dia. Ada seorang ahli kasyaf, nama dia Abdullah Shihab. Saya sempat jumpa dia. Saya tak tahu pun orang kata dia ahli kasyaf. Dan ramai ada orang pergi jumpa dia. Kalau pergi jumpa dia seorang sama seorang, pergi jumpa dia seorang sama seorang, dia pun dia akan beritahu. Dia akan cerita daripada kita budak siapa ke sekarang. Dia kata mu ni pernah buat macam ni dia bercerita. Akhir kali dia suruh kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Saya tanya orang yang beritahu saya, awak tahu mana? Dia kata saya dah kena dah. Satu hari saya pergi rumah dia seorang diri. Saya pun nak keluar. Saya nak keluar saja. Dia kata nanti dulu. Dia pun cerita dah. Daripada saya budak siapa kata. Apa yang dia cerita tu benar. Memang berlaku sungguh. Tapi akhirnya dia pun berdoa. Memanglah dia kata. Orang ni kasyaf. Apa dia jadi macam tu? Dia terkenal orang yang menjauhkan maksiat. Kalau kita jauh maksiat, insya-Allah hati kita bersih. Bila hati kita bersih, rasa mudah nak buat amal ibadat pada Allah. Hati kita rasa sayang nak buat amal ibadat kepada Allah, dan Allah Ta'ala akan buka kepada kita ilmu yang kita tidak tahu. Dengan kita meninggalkan maksiat. Jadi hari ni payah sikit nak tinggal maksiat. Kadang-kadang maksiat tu berlaku di luar rumah. Keluar daripada rumah, maksiat selalu dah keluar daripada rumah. Baiklah kita tambahlah keluar daripada rumah sebab maksiat banyak. Dalam rumah ada maksiat. Dan ni nak lari dah. Dalam rumah ada maksiat. Ada maksiat. Akhir sekali hidup kita ni penuh dengan maksiat. Bila penuh dengan maksiat, kita duk belajar semua tiap-tiap minggu. Belajar pula ilmu tasawuf. Belajar bab menyucikan hati. Tapi hati rasa tak bersih-bersih lagi. Ibadat rasa tak boleh nak tambah lagi. Sebab apa? Sebab jawapannya kita tidak mampu meninggalkan maksiat, ataupun kita tidak menjauhkan diri kita daripada maasi, daripada maksiat. Maka dia kata, bagaimana kamu buat amal ibadat masih lagi kamu kekalkan maksiat, kamu tidak menjauhkan maksiat, lebih-lebih lagi maksiat yang tiada kamu ketahui. Bahawasanya ia maksiat kamu tidak ketahui, sedangkan ia itu adalah maksiat. Duduk dalam maksiat kita pun tak tahu. Maka ramai hari ni buat amal ibadat, tapi ibadat masih lagi bercampur dengan maksiat. Maka kita minta pada Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala bersihkan hati-hati kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah orang yang ada dalam madrasah ini, supaya hati-hati mereka itu menjadi hati yang bersih, supaya mereka dapat menjauhkan diri mereka daripada maksiat. Maka tidak kita minta pada Allah supaya kita ni dijauhkan daripada maksiat, hingga jangan jatuh dirimu di dalamnya. Maka jaga-jaga kamu sampai kamu jangan jatuh di dalam maksiat. Jangan jatuh di dalam maksiat. Maka ibadat yang pada syarak itu seperti bersuci dan sembahyang dan puasa dan lainnya daripadanya, wajib bahawa engkau belajar akan dia. Maka ibadat yang kita buat hari ni seperti bersuci, yakni kita wajib bersuci dalam mengerjakan ibadat. Kena sucikan diri kita. Sucikan diri kita. Nak semayang kena ambil wudu. Yang kena mandi janabah, kena mandi janabah. Kemudian mengerjakan sembahyang. Kerja sembahyang kena suci hati kita, suci anggota zahir dan batin kita, dan begitu juga puasa dan yang lain daripadanya. Wajib bahawa engkau belajar akan dia. Ni wajib kita belajar. Wajib kita belajar bab bersuci. Wajib kita belajar bab bersuci. Biar tahu ada orang tu dia nak kahwin seorang lagi. Dia ada dah isteri, nak kahwin seorang lagi. Maka dia pun pergi jumpalah qadi. Bila jumpa qadi pun temu dugalah sikit. Dulu dia temu duga, dan ni pakai pressure je. Pakai pressure mudah, boleh tiru orang. Tiru orang.
Maka dia pun jumpa qadi. Qadi tanya dia kata nak kahwin seorang lagi. Baiklah kalau macam tu, qadi pun tanyalah temu duga sikit. Di antara soalan yang temu duga tu, qadi pun tanya, bagaimana niat mandi janabah? Dia pun jawab, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dia baca doa tu. Terkejut qadi tu. Terkejut qadi tu. Dia tanya macam mana? Apa ni? Niat mandi janabah. Dia pun baca ayat tu. Macam mana nak kahwin seorang lagi? Niat mandi janabah pun tak tahu. Niat mandi janabah pun tidak tahu. Maka tidak dapat tidak ibadat yang kita buat ni seperti bersuci. Kerana kita nak buat ibadat, wajib kita bersuci terlebih dahulu. Kita nak semayang, kita kena ambil air semayang. Yang mandi janabah dan sebagainya. Maka tidak dapat tidak, kita kena tahu. Kemudian sembahyang, kena belajar bab-bab sembahyang, belajar ilmu tentang sembahyang. Dan juga bab-bab puasa, kita kena belajar bab puasa dan kita kena tahu perkara yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa kena tahu. Macam baru ni ada seorang hamba Allah, dia tanya mengenai puasa. Yang tanya tu lelaki, tapi dia tanya masalah perempuan. Dia kata ada orang puang, dia kata dia tinggal puasa 2 hari. Dia tinggal puasa 2 hari sampai ke Ramadan sekarang tak qada-qada pun. Tak qada-qada pun. Jadi macam mana? Jawapan dia senang je. Lepas Ramadan nanti qada. Lepas daripada qada, kenalah bayar fidya. Bayar fidya macam mana? Kena bayar 1 hari 1 cupak. 1 hari 1 cupak. Lebih kurang 1 cupak tu 600 gram ataupun lebih sikit daripada 600 gram. Jadi 1 hari. Kalau nak mudah sikit, ambil sehari 1 kilo lah. 2 hari 2 kilo bukan mahal tak? Tu saja. Dia pun balik. Balik pula dia kata suruh tanya pula, dia kata. Tanya pula macam mana? Tanya pula okey, 2 cupak dia kata 2 kilo lah, dia kata senang beli 2 kilo. Dah beli 2 kilo ni nak pergi ke pia. Hanya nak pergi ke pia pula. Saya pun kata git ni 2 kilo tadi pergi kepada fakir miskin. Tak apa, terima kasih Ustaz. Balik. Lama pula mari pula, kena tanya pula dia kata. Nak tanya pula dia kata pergi ke fakir miskinnya kena pergi berapa orang? Pergi berapa orang? Kata kita beri je kepada fakir miskin, memadai, boleh beri seorang pun tak apa. Kalau setakat ni 2 cupak tu ataupun 2 kilo. 2 kilo. Lepas tu balik pula. Mari pula kali lagi. Mari pula kali lagi nak tanya, "Wi lalu ke wi paraya?" Padang. Allah sakit sungguhlah. Depa hak tukang khabar pun dak wi benuh pun. Tanya apa dia soal saja. Akhir sekali kita pun khabar lah. Baru tak ada masalah. Rupa-rupanya tak tahu. Ingat boleh qada bila-bila je. Maka tidak dapat tidak dalam bab puasa kena tahu. Orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, dia buka puasa dalam keadaan dia tidak ada uzur. Saja nak buka puasa, maka hukum dia berdosa besar. Kemudian kalaulah dia ganti sepanjang hidup dia ganti sama sampai kepada mati, tidak akan menyamai pahala yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Maka jangan tinggal ibadat puasa di bulan Ramadan. Bahkan hendaklah kita mengerjakan ibadat puasa dengan kita belajar bab-bab puasa. Kena tahu bab puasa. Sebagai contohnya, orang yang tidak niat. Orang yang tidak niat di bulan Ramadan tu, malam Ramadan tu dia tak niat pun puasa. Maka pagi besok dia pun kena puasa dan puasa dia tidak sah. Mengikut mazhab Syafi'i, puasa dia tidak sah. Dia kena niat tiap-tiap malam. Adapun niat sebulan bulan Ramadan itu adalah mazhab Maliki, bukan mazhab kita Syafi'i. Dan boleh tak niat sebulan bulan Ramadan? Boleh kita niat sebulan bulan Ramadan, tapi dengan syarat tiap-tiap malam kena niat. Kalau dia kata macam ni, dia kata hamba nak niat malam pertama je sebulan bulan Ramadan, bulan lain dia tamu niat, malam-malam lain tamu niat, maka malam-malam lain yang dia tidak niat, puasanya tidak sah. Dia kena niat
Dia kena niat, kecuali dia tak ingat nak niat, tetapi dia dah niat dah dulu sebulan-bulan Ramadan, barulah puasa dia sah. Orang yang niat pula, yang tidak niat, besokkan dia wajib tahan lapar dan dahaga menghormati bulan Ramadan. Walaupun Ramadan puasa dia tidak sah, dia wajib tahan lapar dan dahaga. Dia tak boleh kata hamba tak niat malam, dia pun makan depan orang puasa. Maka dia wajib tahan puasa, tahan lapar dan dahaga berpuasa, dan kemudian dia qada pada bulan yang lain, baru dia dapat pada pahala bulan Ramadan yang dia tinggalkan. Bagi wanita yang tidak boleh puasa, dia tidak perlu tahan lapar dan dahaga. Dia boleh makan, tapi dengan syarat jangan makan depan orang puasa. Dia pergi bandar, dia pun minum air gas, dia minum air teh. Orang pun tanya tak puasa, tak apa, hamba tak boleh puasa. Dia kena menghormati bulan Ramadan, dia kena jaga jangan makan depan orang puasa, tetapi dia tidak perlu menahan lapar dan dahaga. Maka kena tahu dalam bab-bab puasa. Dan dia kata dan lainnya, dan lain lagi perkara-perkara yang wajib atasnya. Lainnya daripadanya, wajib bahawa engkau belajar akan dia dengan segala hukum. Wajib belajar segala hukum. Bagi orang puan wajib belajar mengenai hukum. Hukum tentang haid, hukum tentang istihadah, hukum tentang darah nifas, dan beberapa hukum-hukum yang lain. Wajib kena belajar. Wajib kena belajar. Dan segala syarat-syarat, dan tahu segala syarat-syarat. Kalau orang tanya syarat sah puasa apa, kena tahu syarat sah puasa. Kalau orang tanya syarat sah semayang apa, kena tahu syarat sah semayang apa. Kena belajar. Kena belajar hingga engkau dirikan akan dia, sehinggalah kamu berdirikan, yakni kamu mengerjakan ibadat dalam keadaan kamu tahu hukum, dalam keadaan kamu tahu syarat-syaratnya. Maka terkadang engkau mengekalkan atas suatu beberapa tahun dan beberapa masa daripada barang yang membinasakan akan dia atasmu, atasmu air semayang kamu. Kadang-kadang kamu ni buat amal ibadat, tetapi kamu mengekalkan perkara yang membinasakan. Contohnya orang yang semayang lah, dalam keadaan semayangnya, dia selalu semayang dalam keadaan menggerak-gerakkan anggota lebih daripada 3 kali. Dia tak tahu. Dia tidak tahu. Ataupun dia sambil air semayang dalam keadaan dia tak rata buat air semayang, dan dia buat perkara tu bertahun-tahun. Ada seorang hamba Allah, orang ceritalah, ada seorang cerita dalam kuliah dia. Kebetulan saya ada dalam kuliah dia, dia pun cerita. Dia kata ada seorang orang tua dia semayang. Bila dia semayang, ketika dia sujud, kaki dia buat macam ni, kaki belakang. Mana kaki belakang masa dia sujud tu. Dia tak lipatkan jari dia tu. Jadi kaki dia gitu je, kaki belakang dia sujud tu. Gitulah dia buat bertahun-tahun. Jadi satu hari dia pun dengar kuliah seorang ustaz. Ustaz pun kata, siapa yang semayang tu anggota kaki dia ni tak lipat tu, tak betul kena tempat sujud, maka pemayang dia didosa. Dia pun terkejutlah. Dia pun terkejut. Bila dalam keadaan terkejut tu, dia pun fikir, Allah lama dah bertahun-tahun dia mayang kaki buat gitu sama. Kaki dia buat gitu sama. Akhir sekali dia pun jumpalah seorang ustaz. Ustaz tu kata, ustaz lain pula. Ustaz tu kata, ustaz tu yang kata tu betul lah. Dalam kitab dia kata gitu. Betul lah. Dia pun jadi kau takut. Tapi ustaz tadi yang dia jumpa dia, ustaz yang alim, yang pandai 4 mazhab. Maka dia kata tak apalah, macam ni lah. Dia kata dia pun tengok dalam kitab-kitab, dia kata dalam mazhab lain sah hukum dia. Maka saya bertanggungjawab atas perbuatan kamu. Kata ustaz tadi, semayang kamu sah, tapi berdasarkan kepada mazhab lain, ikut fatwa dan ikut daripada kenyataan saya ni. Tapi dengan syarat, lepas daripada tu jangan buat gitu lagi. Jangan buat gitu lagi. Barulah orang tadi rasa lega sikit. Orang tadi rasa lega sikit. Sebab tu ada orang buat amal ibadat, dia buat semayang tu, apa yang dia lakukan tu perkara yang membatalkan dia. Contohnya dia ambil wuduk, dia basuh muka gitu je. Belah bawah ni tak kena pun. Dia tak rata belah bawah, dia kena rata belah bawah ni. Jadi dia basuh muka ni, bawah daripada dagu dia sikit ni, dia tak cara pun. Padahal dia masuk dalam anggota wajib lagi. Jadi dia basuh muka, dia ambil air semayang, dia tepuk gitu saja. Bawah ni tak rata lagi. Bawah ni tak rata lagi ni. Tak rata pun. Jadi dia ingat pun muka setakat muka tu saja.
Setakat muka tu saja dia pun semayang. Begitulah dia semayang, dia tak tahu. Bertahun-tahun dia semayang dalam keadaan macam tu, dalam keadaan wuduk dia tak sempurna. Begitu juga dia ambil air semayang, daripada ni sampai ke siku, sampai ke siku ni, padahal lebih sikit pada siku. Jadi dia pun ambil semayang, dia buat gitu je, lebih kurang saja. Dia pun semayang dalam keadaan air wuduk dia tak rata. Dia pun semayang lah bertahun-tahun. Maka ibadat dia buat bertahun-tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab wudu, bawah daripada dagu ni wajib kita ratakan dia. Jangan kita basuh muka gitu saja, tok muka je. Bawah ni kita tak rata, menyebabkan wudu kita tidak sah. Wudu tidak sah. Jadi ada orang buat ibadat begitu bertahun-tahun, kata Imam Ghazali. Ini yang tak sampai ke Tuhan ni. Tak sampai ke Tuhan ni, ibadat dia ni, hak asal dia, hak awal-awal dia tu tidak sempurna lagi. Begitu juga dengan ibadat semayang. Ada sahabat Nabi, ada dia semayang. Dan dia semayang ni, dia semayang cakdu. Dia semayang, maka Nabi tanya dia, apakah kamu tengok lelaki tu? Sahabat Nabi kata lelaki tu sedang sembahyang. Kata Nabi, dia tidak sembahyang. Walaupun nampak dia sembahyang, tapi dia tidak sembahyang. Maka sahabat Nabi kata, saya tengok dia sembahyang. Ya, dia sembahyang, tapi dia dikira tidak sembahyang lagi. Nabi pun tanya lagi, berapa lama dah dia buat kerja macam tu, dia sembahyang macam tu? Oh, lama dah dia sembahyang macam tu. Daripada dulu dia sembahyang macam tu. Kalau dah 10 tahun lah dia sembahyang macam tu, maka 10 tahun dia dikira tidak sembahyang. Sebab apa? Sebab dia tidak menyempurnakan sembahyang dia dalam keadaan tidak tamak ninah. Dalam keadaan tidak tamak ninah. Lepas sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, dia waktu turun tangan dia bergayung lagi. Dia tak tetap lagi. Dalam keadaan tangan macam tu, dia pun turun sujud. Maka sembahyang dia tidak sah kerana tidak ada tamak ninah. Dan dia buat gitu lama, tiap-tiap tahun. Dia buat begitulah sampai 10 tahun dah dia sembahyang macam tu. Maka sembahyang yang dia buat tadi membinasakan dia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak dapat kita kena belajar dan kita kena tahu perkara yang membinasakan amal ibadat kita. Maka dia kata beberapa tahun dan beberapa masa daripada barang yang membinasakan akan dia atasmu air sembahyang. Contohnya dalam bab air sembahyang. Beberapa tahun gitulah buat. Dan juga sembahyang kamu, dan begitu juga dengan sembahyang. Begitulah juga dengan sembahyang, dan juga mengeluarkan zakat, dan juga yang mengeluarkan akan keduanya itu jatuh keduanya atas yang berbetulan sunat, dan engkau tiada mengetahui dengan yang demikian itu. Dan kadang-kadang kamu buat perkara sunat, tapi tak tahu pun yang mana satu sunat, yang mana satu yang wajib. Ini ramai tak tahu dah hak mana satu sunat, hak mana satu yang wajib. Kena tahu. Orang pun tanya